Bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran sekaligus. 30 juzuk diturunkan sekaligus pada bulan Ramadan. Ya. Hudan linnas. Untuk apa ditunjuk? Untuk diberi petunjuk. Untuk diberi bimbingan kepada manusia. Ya, supaya manusia dengan memanfaatkan bimbingan Al-Quran ini, mereka akan mendapat 2 syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rabb. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat iman kami, dengan berkat amal soleh kami, dengan berkat Engkau kabulkan doa kami sehingga kami dipanjangkan umur, dapat menikmati bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang diampun segala dosa, ditingkatkan ganjaran pahala. Kami memohon pada Engkau ya Allah dengan hati yang rendah, dengan hati yang tawadhu'. Bantulah kami ya Allah untuk melakukan sebanyak mungkin ibadat yang terbaik di bulan yang terbaik ini ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah tidak mampu melakukan apa-apa tanpa pertolongan Kamu ya Allah. Bantulah kami, berilah taufik hidayat pada kami untuk memanfaatkan setiap detik bulan Ramadan ini untuk menambahkan bekalan kami demi mendekatkan diri pada Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkunna. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kekasih-kekasih Allah, cerianya masing-masing, di wajahnya berseri-seri. Mana Salwa ni? Tak nampak pun. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita, kita dapat menemui bulan Ramadan yang penuh berkat ini ya Allah. Jadi untuk menyambut kedatangan Ramadan, maka saya rasa tak puas kalau kita tidak bercakap tentang Ramadan. Tak apalah, mungkin ada di antara hadirat sekalian yang sudah mendengar antara apa yang akan saya sampaikan ini. Tak apalah, itu untuk memperkukuhkan lagi lah ya apa yang kita sudah tahu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita mulakan dengan ayat yang menyebut khusus tentang keistimewaan bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran sekaligus. 30 juzuk diturunkan sekaligus pada bulan Ramadan. Ya. Hudan linnas. Untuk apa ditunjuk? Untuk diberi petunjuk.
untuk diberi bimbingan kepada manusia. Ya, supaya manusia dengan memanfaatkan bimbingan Al-Quran ini, mereka akan mendapat 2 syurga. Bermula dengan syurga dunia, insya-Allah akan bersambung dengan syurga akhirat. Kenapa saya sebut syurga dunia? Orang yang menghayati isi kandungan Al-Quran, insya-Allah Allah beri kepada kebahagiaan. Bahagia dalam rumah tangga. Bahagia bersama dengan keluarga. Bahagia dengan pasangan. Dengan anak cucu. Dengan jiran. Dengan sebagainya. Sebab setiap orang yang menghayati Al-Quran, dia dibimbing untuk menjaga 2 hubungan. Yang pertama, hubungan dengan Yang Maha Pencipta. Yang Maha memberi anugerah segala-galanya kepada kita. Hatta setitis air pun kita dapat daripada anugerah yang Maha Pemurah. Apatah lagi yang besar-besar. Apatah lagi kasih sayang di dalam keluarga. Apatah lagi berbagai ibadat yang kita diizinkan untuk melakukannya. Semua itu adalah dengan izin yang Maha Cipta. Hasil daripada hubungan baik kita dengan Yang Maha Pencipta, yang mengisytiharkan dirinya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oleh kerana dia terlalu pemurah, hatta kepada orang tak beriman pun diberi rezeki melimpah ruah. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ini kita baca tiap-tiap hari masa sembahyang tahajud kan. Jangan kamu ya la yaghurrannaka ni, jangan kamu hasad ataupun jangan kamu cemburu. Mereka-mereka yang kafir, kerana mereka tu diberi rezeki banyak sehingga dapat round seluruh dunia. Takallub fil bilad. Takallub ni pergi sana sini, melancong sana sini. Jangan kamu berasa cemburu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Itu adalah keseronokan sedikit saja. Wa mata'un qalilan, apa tu? Wa ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka ialah neraka jahannam. Jadi maknanya oleh kerana Allah tu Maha Pemurah, walaupun tak beriman, walaupun tak beribadat, walaupun buat macam-macam maksiat, dia terhenti, dunia ni terhenti atas siapa cepat dia dapat, siapa rajin dia berhasil. Bila dia orang cepat, dia orang pandai, kadang-kadang menipu pula lagi. Dia dapat banyak dengan cara yang kadang-kadang tak betul. Tapi dengan penipuan tadi, dengan usaha yang kuat, dengan kegigihan dia dapat rezeki lebih, dia dapat melancong merata-rata. Walaupun dia tak beriman. Allah kata, kamu jangan cemburu. Sebab itu seronok sekejap je. Lepas tu, akhir tempat dia ialah Jahannam. Jadi tu. Jadi yang kedua, Allah kata Ar-Rahim. Dia Maha Penyayang. Ini yang special. Yang ni, dia tak dapat. Orang tak beriman tak dapat kasih sayang Allah. Siapa yang dapat? Kita, insya Allah, yang Allah Ta'ala sayang, Allah campakkan ke dalam hati kita nikmat yang tertinggi di alam ini. Apa dia nikmat yang paling hebat di alam ini? Ialah Al-Islam. Apa itu Islam? Kesejahteraan. Untuk apa? Untuk kita bahagia. Sejahtera di sini dan sejahtera abadi di alam yang tidak ada tolak balingnya. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Inilah alam yang disediakan oleh Yang Maha Penyayang untuk orang yang Dia sayang. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang disayangi oleh Pencipta yang Maha Penyayang. Kalau Allah tak sayang, hadirat tak ada di sini. Hadirat lebih ngantuk lagi. Nampak bantal lebih menarik. Tapi hadirat lawan nafsu itu
kerana sayang, kerana kesan dari kasih sayang Allah. Allah beri kekuatan untuk memanfaatkan detik-detik istimewa ini untuk mendapat sebanyak mungkin modal untuk kita mendapat kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya nak mulakan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada baginda Rasulullah SAW bersabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, siapa hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arshi. Dua istimewa Allah beri pada orang yang hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan. Yang pertama, Allah tulis untuknya pahala bagi setiap tapak. Kita menapak. Setiap tapak yang kita keluar daripada rumah menuju ke majlis ilmu, setiap tapak tu diberi pahala seperti beribadat 1 tahun. Bukan ibadat 1 minggu. Bukan 1 bulan, 1 tahun. 360 hari. Bayangkan. Berapa tapak hadirat menapak dari rumah datang ke Al-Falah? Tak terkira. Tapi saya tak menapak. Saya naik kereta. Allah pandailah nak. Apa dia panggil apa? Klaim bersama. Kita klaim berdasarkan tapak. Tapi bila naik kereta, persamaannya Allah yang Maha mengetahui. Jadi berbahagialah hadirat sekalian. Walaupun tak tahu kelebihan ini, tapi hadirat sudah menapak ke majlis ilmu, insya-Allah setiap tapak dianugerahkan pahala ibadat 1 tahun. Kalau 10 tapak 100. Kalau 1000 tapak itu calculate sendirilah. Yang kedua, Rasulullah isytiharkan, dia akan bersama-samaku. Mereka ini yang hadir majlis ilmu bulan Ramadan akan bersama-samaku. Di mana? Di bawah naungan Arash. Di mana kita ni? Di naungan Arash ni. Iaitu ketika di padang mahsyar. Bagaimana keadaan padang mahsyar tu? Tidak terhinggalah menderitanya. Sesak. Bukan sesak sesama manusia. Sesak dengan semua makhluk yang akan dibicarakan hari itu. Segala rimau, segala gajah, segala ular, segala makhluk yang nak dibicarakan pada hari itu. Sebab Allah tidak mahu walaupun seorang, walaupun seekor makhluk dia yang diinayai tak dapat keadilan. Andainya kambing yang bertanduk menginayai kambing yang tak bertanduk, kambing yang kuat menzalimi kambing yang lemah, dia akan tetap mendapat keadilan di padang mahsyar. Allah akan beri peluang kepada yang menzalimi itu, akan dibalas balik oleh orang yang dizalimi di padang mahsyar itu, di mahkamah Rabbul Jalil. Tapi hadirat sekalian, insya-Allah ikhlaskannya. Jangan malu kat Sarawak. Tapi kita datang kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadir majlis ilmu, insya-Allah tidak berpanas di padang mahsyar. Akan berada di bawah naungan yang satu-satu saja. Pada hari itu tidak ada Dewan Al-Falah ke, Dewan Siti Fatimah Zahra ke,
dewan dan manakah, rumah manakah, tidak ada tempat yang penuh. Semua sekali open, kecuali di bawah naungan arasy. Jadi sebab itu, doa pada Allah, mudah-mudahan kehadiran saya ini menjadi satu hujah untuk saya bangun di akhirat besok, mendapat naungan arasy, insya Allah. Satu. Kemudian, dan waman dawama 'alal jamaah fi Ramadan a'tahu Allah taala bi kulli rak'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi taala. Siapa yang bersolat jamaah, sama ada jamaah fardu ataupun jamaah sunat. Misalnya kita jamaah sunat apa? Tarawih. Jamaah fardu biasalah. Ya. Jadi siapa yang berkekalan berjamaah pada bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan kurniakan bagi setiap rakaat. Kalau sini 20 saya nampak tadi ada tulis. 20 rakaat. Siapa yang nak buat 8 tak boleh datang sini lah. Cantik tu. Sebab lah ni banyak orang tak cerdik. Peluang begitu istimewa. Dia buat 8. Lepas buat 8 melengung je. Yang setengah ikat rokok. Lagi tak cerdik. Dah lah tak buat 20. Buat 8. Dah lah tak buat apa. Dah melengung. Dah melengung isap rokok balik lagi. Kadang-kadang tambah lagi satu. Buat apa? Buat ketupat. Ketupat. Lah ni orang tak kata ketupat. Lah kata apa? Bawang. Membawang. Jadi siapa berkekalan sembahyang jemaah pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala bagi setiap rakaat madinatan, sebuah bandar. Bayangkan, bukan sebuah rumah, bukan sebuah banglo, bukan sebuah istana, sebuah bandar tamla'u min ni'amillah, yang gemerlapan, yang penuh dengan nikmat Allah. Bukan bandar mati, bukan bandar koboi. Bandar yang sangat gemerlapan, sangat ceria, yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi setiap rakaat. Bayangkan. Itu, ya. Jadi maknanya kelebihan sembahyang berjamaah di bulan Ramadan. Jangan sembahyang seorang-seorang. Kecuali tak dapat berjamaah. Kecuali uzur. Tapi hati nak berjamaah. Cumanya tak mampu nak pergi, uzur. Itu lain ceritalah. 2. Waman barra walidaih. Siapa yang melakukan kebaikan, menyantuni kedua ibu bapaknya di bulan Ramadan, yanalu nazrallahi ta'ala birrahmah. Allah akan memandang dia dengan pandang kasih sayang. Siapa berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya di bulan Ramadan, Allah akan pandang dia dengan pandang kasih sayang. Kenapa? Karena kita pandang ibu bapa kita dengan pandang kasih sayang, Allah pandang kita dengan pandang kasih sayang. Masya Allah. Ya. Jadi siapa yang Allah pandang dia dengan pandang kasih sayang, sudah tentulah dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapalah, takkanlah kekasih akan mengazab kekasih. Sudah tentulah dia akan memberi layanan yang terbaik kepada orang yang sudah dipandang dengan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ustazah, mak saya sudah meninggal, ayah saya sudah meninggal. Banyak dah kita belajar. Kalau yang sudah meninggal, caranya kita doa. Kita buat amalan, kita sampaikan, hadiahkan pahala amalan sunat kita tu untuk ibu bapa kita. Macam-macam cara. Tidak akan terlepas peluang untuk kita berlaku baik, berbuat baik kepada ibu bapa kita. Khususnya di bulan Ramadan. Di bulan biasa pun, orang yang menjaga ibu bapanya yang sudah tua, macam saya ni, ya, saya tak tua lagi, tak ada uban lagi.
Tengok mana ada uban. Itulah pakai tudung mudah sampai bila-bila. Jangan buka tudung. Buka tudung buruk sangat rupanya. Jadi kalau di bulan biasa pun orang yang berbakti pada ibu bapa ni Allah Ta'ala bagi pahala. Ini pun Sayyidina Anas juga. Sayyidina Anas ni dia rapat dengan Rasulullah. Siang malam dia bersama Rasulullah. Sebab dia dihadiahkan oleh maknya. Ini mak bijaksana ni. Mak pintar. Dia hadiahkan anak dia untuk mendampingi Rasulullah 24 jam. Menjadi khadam Rasulullah SAW. Jadi Anas juga menceritakan, satu hari dia tanya 8 perkara pada baginda Rasulullah. Antara 8 tu dia tanya, mana lebih baik? Seseorang itu, bukan mana lebih baik, bagaimana anugerah Allah, ganjaran Allah kepada orang yang berbakti pada kedua ibu bapaknya. Maka baginda Rasul menjawab, seperti beribadat 2 juta tahun. Bertuahlah anda. Kalau anda ada adik-beradik 5 orang, tiba-tiba mak ataupun ayah pilih nak duduk dengan kita. Dia tak mau duduk dengan anak dia yang lain. Ini anak bertuah. Tapi oleh kerana ramai orang tak faham bertuahnya berbakti pada ibu bapa, semuanya tak mau. Ada kawan saya, anak dia doktor, tapi dia tak mau jaga mak dia. Dia tak ada masa nak jaga mak dia. Akhirnya mak dia tu duduk di rumah adik dia. Yang adik dia tu pula sakit jantung. Yang mak dia pula banyak parina. Orang tengah tidur pukul 2 pagi dia panggil. Pukul 5 pagi dia panggil. Dia mana tahu pukul berapa. Tapi itulah. Anaknya tak mau jaga. Dia kata dia sibuk. Padahal dia doktor. Patutnya ilmu kedoktoran tu dia gunakanlah untuk mak dia. Tetapi tidak. Dia buat alasan sibuk. Ini adalah orang yang tidak tahu bagaimana nikmatnya, bagaimana besarnya ganjaran untuk anak yang menyantuni ibu bapa. Maka berbahagialah kalau kita dipilih oleh ibu bapa kita untuk menjaga mereka. Mereka itu banyak karina juga di akhir umurnya. Jadi dia nampak mana anak di antara yang boleh dia menumpang. Dulu kita tumpang mak kita, sekarang bila mak kita tu dia akan tumpang kita. Jadi ramailah yang tak cerdik. Hanya sedikit saja yang cerdik. Siapa boleh hidup 2 juta tahun ni? Tolong angkat tangan. Siapa boleh makan suplemen boleh hidup 2 juta tahun? Setahu saya umur yang paling tua 1000 tahun. Nabi Adam 1000 tahun. Dan Nabi Nuh, kalau tak silap saya, 1000 tahun lebih. Tak ada sampai 1 juta tahun. Yang dapat 1 juta tahun ialah orang yang menyantuni kedua ibu bapaknya. Itu dalam bulan biasa. Apatah lagi bulan Ramadan. Yang mana Rasul isytiharkan amalan bulan Ramadan, kalau yang sunat, dia dapat seperti pahala wajib. 70 kali ganda. Kalau 2 juta kali 70, tak ada kereta pun tak dapat nak tunjuk. Sebab terlalu itulah. Seterusnya. Wa ana kafilun fil jannah. Selain daripada Allah melihat dengan penuh kasih sayang pada orang yang menyantuni ibu bapaknya di bulan Ramadan, aku sendiri, kata Rasulullah. Ini kelebihan yang kedua. Aku sendiri akan menjadi penjamin dia di dalam syurga. Bayangkan, kita ni kalau ada orang boleh jamin kita, minta kerja, Perdana Menteri jamin kita. Oh, habislah. Detailnya itu, insya-Allah dapat. Ini bukan Perdana Menteri. Yang makhluk yang paling istimewa di alam ini. Rasulullah SAW. Dia kata, aku akan menjadi penjamin dia dalam syurga. Mau tak dijamin oleh Rasulullah? Mau, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi 2 kelebihan ya.
Yang pertama, Allah lihat dia dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, Rasulullah akan menjamin dia untuk masuk syurga. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha sawabu Maryam wa Asyah. Tidak ada mana-mana isteri. Yang ada suami itu isteri lah. Yang tak ada suami itu tak termasuk lah, sorry lah. Tapi boleh juga. Kita doakan untuk almarhum suami kita. Kita doakan Allah ampun dosa dia. Kita doakan Allah jadikan kubur dia taman syurga. Boleh juga. Jadi mana-mana wanita yang menyantuni suami dia, menunaikan mencari keredaan suami dia disebut. Tatlubu ridha zawjiha. Mencari keredaan suaminya di bulan Ramadan, dia akan dianugerahkan pahala 2 wanita utama syurga. Siapa? Maryam dan Asyah. Asyah ni isteri Fir'aun. Dia telah melakukan suatu pengorbanan tertinggi untuk menjaga iman dia, sehingga dari seorang isteri raja, isteri yang mengaku Tuhan, akhirnya mati syahid. Diazab oleh Fir'aun kerana mempertahankan iman dia. Itu Asyah. Sebab itu dia dilantik sebagai wanita utama syurga. Yang kedua, Maryam. Maryam satu orang yang mendapat fitnah yang terhebat. Sehingga fitnah dia ni tercatat dalam Quran. Bila kita baca Quran, kita jumpa ayat yang menyatakan orang ramai kata, kamu ni jahat. Kamu ni wanita jahat. Sedangkan mak kamu orang baik. Bapak kamu orang baik. Jumpa ada ayat tu? Jumpa kan? Mak kamu orang baik. Bapak kamu orang baik. Kenapa kamu melahirkan anak tanpa suami? Dia orang tak reti apa itu. Jibril yang datang dihantar oleh Allah untuk meniupkan roh kepada Siti Maryam mengandungkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi oleh kerana dia menghadapi fitnah yang sangat dahsyat, maka Allah angkat martabat dia menjadi wanita pertama syurga. Ada 4 wanita pertama syurga. Asyah, Maryam, Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Tak tahulah Fatimah ni kah? Tak tulis ni? Wallahu a'lam. Itu. Balik, layan Cik Abang baik-baik. Lain kali boleh datang lagi. Waman qada hajata akhihil muslim. Siapa yang menunaikan hajat saudara Islamnya fi Ramadan, di bulan Ramadan, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan menunaikan hajatnya 1000 hajatnya pada hari kiamat. Kita tunai 1 hajat. Saudara kita yang memerlukan, Allah tunai. Kita bukan di dunia, tapi di alam yang kita sangat-sangat berhajat kepada pertolongan Allah, Allah akan beri 1000 hajat kita di hari akhirat. Sekarang siapa yang paling berhajat? Saudara kita yang sedang di inaya. Saya dapat tahu, baru-baru tengok TikTok. Oh, TikTok. Dia kata, oleh kerana keputusan Mahkamah Antarabangsa suruh buka laluan untuk masuk makanan, dia buka, tapi dia tak bagi berhenti lori. Kalau berhenti lori, dia tembak. Orang dah tengah lapar, lori berduyun-duyun buat masuk makanan, tak boleh berhenti. Dia orang pun lari kejar lori. Siapa yang lari kejar lori, tembak. Yang kejar lori pun kena tembak. Driver lori yang berhenti lori pun kena tembak. Bayangkan. Makanan penuh. Penuh atas lori. Tuh. Ya Allah, saya tak tahu nak cakap lah. Dan saya kemarin, dia orang, saudara
Johan Arif nama dia. Johan Arif ni, bapa mak dia amanah dia untuk menyantuni ummah. Tak kira di mana. Saya cerita dah kan. Dia telefon, dia ditemui oleh Allah dengan keluarga yang menyantuni anak-anak yatim yang tak ada mak pak ni. Ada yang keluarga, ada yang tak keluarga. Dia pergi di rumah-rumah dia orang. Dia minta Salimah hantar segera. Kita dah bagi dah 30,000 pada 6 hari bulan itu. Dia nak lagi 2 hari. Kemarin ni nak lagi. Tapi oleh kerana kita tak tutup, kita punya tabung bantuan razah tu, kita cadang dah kita isytihar tutup. Ada orang minta buka balik. Jadi kita pun buka balik. Alhamdulillah kita sudah dapat hampir 10,000 untuk kita buka balik ni. Selepas daripada 7 hari bulan ni. Jadi kita tak boleh nak bank in 10,000 terus. Jadi kemarin kita dah bank in 5,000 dulu. Kita tak dapat 10, kita dapat 9,000 lebih saja. Tapi insyaAllah kita dapatlah 10,000. Jadi itulah. Jadi dia dukung tu. Budak-budak tu yang menumpang di rumah keluarga-keluarga angkat tu. Ada yang saudara, ada yang bukan saudara. Jadi kita bagi cash pada dia orang. Sebab dia orang ni duduk di sebelah Mesir ni. Dia tak duduk di sebelah Palestin. Jadi itulah nasib. Jadi dalam bulan Ramadan pula lagi. Siapa yang menunaikan hajat saudaranya di bulan Ramadan, Allah akan tunai 1,000 hajatnya di hari kiamat. Tambah hari kiamat. Kita ada 2 kiamat. Satu kiamat kecil, satu lagi kiamat besar. Kiamat kecil ialah mati. Masa nak mati tu, kita dibantu oleh Allah. InsyaAllah, kita husnul khatimah. InsyaAllah. InsyaAllah, kubur kita menjadi taman syurga. InsyaAllah. Jadi itu, di masa dalam kubur. Lagi pula, apabila kita di padang mahsyar, lagi kita memerlukan bantuan. Minta supaya dapat suratan tangan kanan. Minta supaya kita dapat dipermudahkan pembicaraan amalan. Minta dimasukkan dalam dipermudahkan laluan titian sirat. Macam-macam lah. Jadi itulah. Jadi kalau kita nak Allah bantu kita untuk mendapat pertolongan Allah, kemudahan yang disediakan oleh Allah di hari kiamat, maka rajin-rajinlah kita membantu sama ada mereka yang dalam negeri ataupun luar negeri. Kita janganlah kira ini orang ada pula suara-suara orang dalam negeri pun banyak susah, kenapa kita tolong orang luar negeri. Ini suara yang tidak prihatin ummah. Kita menyantuni semua. Orang dalam negeri pun kita bantu, orang luar negeri pun kita bantu, insya-Allah. Jadi doakan pada Allah. Minta tangan ini menjadi tangan di atas, bukan tangan di bawah, insya-Allah. Okey, selesai. Jadi saya bawa kitab besar ni. Ini tak baca lagi kitab besar ni. Jadi dalam kitab yang kedua ni, ini dalam bahasa Arab, banyak sekali hadis yang menceritakan tentang keistimewaan Ramadan. Saya baca yang pendek dulu. Kalau ada masa, kita terjemah saja yang panjang ni, supaya kita dapat menerima manfaat yang lebih. Sabda Rasulullah SAW, Atakum Ramadan syahru barakah. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkat. Apa itu berkat? Ialah kebaikan yang banyak. Rahmat, kasih sayang. Itu berkat. Yaghsyakum fihi. Yaghsyakumullahu fihi. Allah Ta'ala liputi kamu dengan barakah tadi pada bulan Ramadan. Barakah ni kalau sikit, kita boleh tahan tapak tangan. Kalau banyak, kita tahan besen. Tahan apakah. Tapi kalau terlalu banyak, kita tenggelam di dalam barakah. Itulah.
maka kamu akan tenggelam, akan diliputi oleh barakah yang mencorah-corah yang Allah turunkan pada bulan Ramadan. Sekarang ni, apatah lagi lah kita berada di dalam taman syurga ni. Masya Allah. Dipenuhi oleh para malaikat, tawafin, yang sedang mencari mereka-mereka yang berada di taman syurga di dunia ini untuk dinaungi, untuk didoakan untuk kita. Dan setiap orang kita ini didoakan oleh seluruh makhluk Allah. Di langit, di bumi, di air, di udara, di atas bumi, di dalam tanah. Semua sekali mendoakan untuk mereka yang hadir majlis ilmu. Apatah lagi di bulan Ramadan. Fayanzilur rahmah. Maka Allah turunkan di bulan Ramadan ni rahmat. Apa itu rahmat? Meliputi segalalah. Kasih sayang, keberkatan dan tu. Maka Allah Ta'ala turunkan rahmat. Wa yahuttul khataya. Dan Allah Ta'ala akan menghapuskan segala kesalahan. Bulan Ramadan, bulan keampunan. Jadi dalam hadis yang panjang tadi ada. Dia ceritakan awal Ramadan, keampunan, tengah Ramadan, rahmat, dan akhir Ramadan, kelepasan daripada api neraka. Jadi Allah Ta'ala akan turunkan rahmat dan Allah Ta'ala akan hapuskan dosa. Wa yastajibu fihi du'a, dan Allah mustajabkan di dalam bulan Ramadan ini segala doa. Doa banyak-banyak. Dan ikut cara berdoa yang mustajab yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita mula dengan Bismillah, Alhamdulillah, selawat, cakap Melayu. Cakap Melayu. Doa apa nak kita doa? Mustajab. InsyaAllah. Wa yanzur fihi ila tanafusikum fil khair. Allah Ta'ala akan pandang di bulan Ramadan ini sejauh mana kamu berlomba-lomba melakukan kebajikan. Merebut peluang istimewa ni di bulan Ramadan. Allah sedang perhati. Macam mana Allah nak tengok ramai sangat ni? Kita jangan fikir macam kita. Kalau ada 1,000 orang, kita tak boleh fokus kan? Tapi Allah sebanyak mana makhluk dia ni, dia boleh fokus seperti melihat satu orang. Jadi makna punya hebatnya. Jadi sebab itu berlomba-lombalah melakukan ibadat di bulan Ramadan. Senaraikan apa dia ibadat yang kita nak buat. Start daripada bangun sahur, apa kita nak buat, sampailah kita masuk tidur. Senaraikan. Barulah kita boleh disiplin diri. Kalau tidak, asyik tidur je. Saya jenuh berkelai dengan cucu. Dia orang ni tak reti. Dia ingat bulan Ramadan ni, peluanglah dia nak tidur banyak-banyak. Sayang, kita sayang. Ya? Tapi kita muda-muda dulu pun tak reti juga. Jadi, dia tak reti tu baru seri dengan kita dulu. Tapi oleh kerana sekarang ni kita dah reti, kita rasa roginya awak ni kerja tidur banyak-banyak lah. Itulah. Tak apalah. Mudah-mudahan dia reti lah. Nak semayang subuh tu, saya ni dah tak mampu nak pergi surau. Saya wajibkan anak saya, cucu saya semayang di rumah. Kita semayang sunat sebelum subuh, dia melengung tunggu. Ya Allah kata. Padahal semayang 2 rakaat subuh tu nilai dia lebih daripada dunia dengan segala isinya. Tapi oleh kerana itulah yang dikatakan tak reti. Tapi boleh maaf kerana dia budak-budak. Kalau orang tua pun tak reti, tak tahulah. Tak tahu nak cakap lah. Jadi Allah Ta'ala akan melihat kepada kamu di bulan Ramadan ini sejauh mana kamu berlomba-lomba. Kita kena cemburu tau. Cemburu orang yang buat ibadat lebih pada kita. Ini cemburu yang disunatkan. Ini cemburu celak, bukan cemburu buta. Wa yubahi bikum malaikatah. Dan Allah Ta'ala akan berbangga dengan menyebut nama-nama kamu di kalangan para malaikatnya. Para malaikat dah tahu dah. Dah isytiharkan. Dah kenal dah. Kerana Allah isytiharkan si fulan, si fulana
berada di majlis ilmu pada sekian-sekian hari, maka mereka dah kenal dan mereka tertunggu-tunggu bila nak jumpa. Apabila roh kita dijemput oleh Allah, mereka akan sambut dengan sambutan yang begitu hangat kerana mereka sudah lama merindui roh kita yang telah diisytiharkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil kehadiran kita ke majlis ilmu, hasil berlomba-lombanya kita melakukan kebajikan di bulan Ramadan. Masya Allah. Fa'arullah min anfusikum khairan. Maka Rasul kata, perlihatkanlah kamu pada Allah. Tunjuklah oleh kamu kepada Allah akan kebaikan yang kamu buat. Kita kalau menunjuk ke orang, jadi riya. Allah marah. Tapi kita disuruh tunjuk kepada siapa? Kepada Allah, Allah suka. Maka tonjolkanlah kebaikan kamu kepada Allah. Fa inna syaqiyya man harrama fihi rahmatullah azza wa jalla. Sesungguhnya orang yang syaqi, saya nak terjemah syaqi ni mak, tak sedap sangat. Syaqi ni lawan bahagia. Lawan bahagia. Apa dia? Celaka. Itu syaqi tu. Sesungguhnya orang yang akan mendapat kecelakaan ialah orang yang Allah haramkan dari mendapat rahmat Allah pada bulan Ramadan. Betul lah. Oleh kerana rahmat tu turun mencurah-curah sampai tenggelamlah rahmat, tetapi dia tak dapat. Memang layaklah dia menjadi orang yang menderita. Orang yang tidak bernasib baik. Jadi sebab itu, janganlah kita termasuk dengan dalam kumpulan ini. Adakah? Banyak. Restoran Melayu tak buka, dia pergi cari restoran tak Melayu. Wadi Anwar, salah satu seorang penceramah, dia kata satu hari dia pergi duduk tepi sungai kecil. Dia duduk baca Quran situ. Tiba-tiba dia nampak dua orang datang bawa nasi bungkus. Dia ingat orang tak ada. Dia masuk pergi makan tepi sungai tu. Bulan puasa. Masya Allah. Bukan budak-budak, bapa orang. Dia takut anak cucu dia tengok di rumah, dia pergi duduk tepi sungai, bawa nasi bungkus. Dia beli kat mana tak tahulah. Wallahualam. Itulah. Punya tak cerdiknya, ya Allah, ya Tuhanku. Okey. Begitulah. Hadis ni pendek saja bagaimana Rasulullah menaikkan semangat kita, mencerahkan kefahaman kita supaya kita menjadi orang yang basirah, orang yang terang melihat kehebatan bulan Ramadan ini. Masya Allah. Kalau boleh, tak mau tidur bulan Ramadan ni. Tapi tak boleh mengantuk juga. Tapi kalau boleh lah. Saya suruh beli kopi banyak-banyak. Minum kopi banyak-banyak, tak tidur. Okey. Ini hadis yang panjang. Hadis yang panjang ni Rasulullah sendiri menyatakan ada 13 kelebihan. Bulan Ramadan lah hadis panjang ni. Saya tak payah baca hadis. Supaya banyak kita dapat pencerahan ya. Kau berapa lah? Kita ada 10 minit aja lagi. Sabda Rasulullah SAW, telah datang pada kamu bulan yang agung dan berkat. Satu. Bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun, 0.3333. 83 tahun lebih. Siapa umur 83 tahun lebih sini? Jadi maknanya ada satu malam lebih baik daripada, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh sebab itu, yang kedua ini mesti doa khas. Sembahyang hajat khas. Ya Allah, ya Tuhanku, minta hamba bertemu dengan Lailatul Qadar. Andainya bulan tahun ni kita bertemu, tahun depan kita bertemu, bayangkan, dah 2000 tahun. Kita dah berapa kali puasa lah. Kalau saya dah 79 .
tolak 15 lah kata. Masa muda tu kan. Itulah. Jadi maknanya, ini kita kena buat solat hajat khas, pohon Allah bantu kita untuk dapat i'tikaf, dapat menghayati malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, syahrun ja'alallahu siyama naharihi faridah. Nak terbaca juga. Janji tak mau baca. Bulan ini Allah jadikan bulan di sebelah siangnya puasa. Tidak ada bulan lain semua orang wajib puasa siang. Kerana istimewa sangat bulan ni, semua orang kena puasa waktu siang. Kemudian, dan qiyamul lailnya adalah sunat. Termasuklah yang kita sembahyang tarawih. Itu sudah termasuk dalam qiyamul lail. Itu yang keberapa tu? Ketiga. Keempat dah. Man taqarraba fi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda fardatan fi ma siwah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan apa-apa kebaikan. Sama ada dengan bersembahyang sunat, ataupun bersedekah, ataupun bersilaturahim, apa-apa saja kebaikan yang dilakukan pada bulan ini adalah seperti dia buat perkara yang fardu pada bulan yang lain. Apa beza pahala fardu dengan pahala sunat? Ialah pada pahala fardu digandakan 70 kali ganda daripada pahala sunat. Jadi hak sunat tu digandakan 70 kali ganda. Kalau kita sembahyang sunat 1 rakaat, seperti kita sembahyang 70 rakaat. Ini di bulan Ramadan. Wa man adda terbaca juga. Dan sesiapa yang menunaikan amalan fardu adalah seperti dia menunaikan 70 kali ganda pada bulan yang lain. Maksudnya kita sembahyang subuh pagi tadi, seperti kita sembahyang 70 kali subuh. Itu. Hak fardu dah 70. Digandakan pula kali 70. Itu yang fardu. Yang sunat digandakan 70. Begitulah. Bagaimana hebatnya bulan Ramadan. Dan bulan ini adalah bulan sabar. Sebab itu kita kena sabar. Kalau kita berasa lapar ke, dahaga ke, dan kita kena sabar bila kita berhadapan dengan sesuatu yang kadang-kadang menaikkan kemarahan kita. Sebab itu kalau kita ada sesuatu yang menyebabkan kita marah, jangan kita lawan. Kita kena sebut, Allahumma inni saim. Ya Allah, saya sedang puasa. Saya tak mau lawan. Awak kata apa kat saya apa, saya akan terima dengan sabar. Sebab bulan ini bulan sabar. Wa sabru sawabul jannah. Dan sabar itu tidak ada ganjaran yang menepati untuk orang sabar kecuali syurga. Dan syurga untuk orang sabar ni Haziratul Qudsi. Ingat tak kita baca dulu? Apa itu Haziratul Qudsi? Syurga yang terbaik selepas syurga Firdaus. Syurga Firdaus tu first class lah. Ini naik lagi tinggi Haziratul Qudsi untuk 2 jenis orang. Pertama, orang yang bersabar bila menghadapi kegetiran, dan orang yang bersyukur bila menghadapi kenikmatan. Bila dia dapat nikmat, dia menjadi seorang yang sangat bersyukur. Bila dia diuji dengan kesusahan, sangat bersabar. Tempat dia ialah Haziratul Qudsi. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian, bulan digandakan rezeki orang beriman. Rezeki orang beriman digandakan. Orang yang susah, banyak orang bayar zakat tahun ni. Orang yang bekerja, orang menjual, banyak tempahan-tempahan. Yang menjahit, banyak upahan jahit. Yang masak, banyak dibeli bulan Ramadan, pasar Ramadan dan sebagainya. Jadi rezeki bertambah. Kemudian siapa yang memberi berbuka puasa kepada orang yang puasa,
Allah Ta'ala beri kepada dia, pertama, dia ampun dosa dia. Yang kedua, dia dibebaskan daripada api neraka. Dan yang ketiga, Allah beri kepada dia pahala sebanyak mana pahala puasa orang yang berbuka puasa dengan jamuan dia. Kalau dia jamu 10 orang, itu dia dapat 11 pahala. Dia berpuasa, 10 orang yang dia jamu, semua pahala mereka diberi pada dia tanpa dikurangkan sedikit pun pahala mereka itu. Jangan kita kelkelik macam kita. Dalam dompet ada 10, bagi kat orang 10 habis. Tapi Allah lain. Kita ada 10, bagi 10, kita dapat 100. Kita dapat 1000. Kita dapat berapa banyak lagi. Itu ada kelkelik Allah. Ya, bagaimana Allah memberi ganjaran pada orang yang melakukan kebaikan. Jadi 3 keistimewaan Allah bagi pada orang yang jamu orang berbuka puasa. Saya tak mampu, tak ada orang nak urus. Tak apa, hantar ke masjid, hantar ke surau, hantar ke Palestin. Ke Palestin ni orang yang sangat memerlukan. Ni kami nak hantar ni, sehari dua ni nak hantar 5,000 lagi. InsyaAllah untuk hak yang tadi ni. Yang ni bukan nak pergi ke Gaza. Di pinggir apa nama Palestin yang menyantuni anak-anak yang mak bapak tak tahu ke mana. Entah syahid, entah apa. Budak-budak tu tak tahu di mana mak bapak dia. Dijaga oleh keluarga-keluarga yang prihatin tadi. Tapi mereka pun miskin. Sebab itu Johan Arif tangkap gambar ada 5-6 kat 10 gambar juga dia hantar. Dia dukung budak-budak tu. Dan satu lagi yang saya sangat menusuk hati pagi tadi, bila lori-lori yang tak boleh berhenti tadi, dia bawa gandum. Gambarnya dia baling-baling gitu kot. Ada yang elok, ada yang pecah. Pecah dah. Ada tengok? Dia sujud atas apa? Atas gandum. Pecah tu penuh muka dia dengan gandum. Tapi punya syukurnya dapat gandum tu. Dia kaut gandum atas tanah tu, dia bubuh balik dalam bekas yang pecah tu. Allahu Akbar. Itulah. Macam mana bila bayangkan kalau kita lapar macam mana. Dia orang kan tak lapar. Anytime akan ditembak, akan dibom. Rumah dah hancur lebur dah. Bayangkanlah. Jadi sebab itu ulama besar dunia, ketua ulama kan, dia bagi fatwa, lebih baik kita bantu orang sedang lapar daripada kita pergi buat umrah bulan Ramadan. Memang digalakkan buat umrah bulan Ramadan, tapi dalam suasana yang biasa. Tapi dalam suasana orang kelaparan ni, ini termasuk kita tidur kenyang, jiran lapar. Kita tidur di Malaysia kenyang. Tapi jiran kita di Palestin lapar. Bukan di Palestin sajalah sebenarnya. Di India, di Kashmir, di Syria, di Arakan, semua sekali menghadapi kesengsaraan yang sangat getir. Jadi sebab itu hantarlah, insya-Allah. Jadi bila sebut tentang berjamu orang buka puasa, orang miskin bangun. Tanya Rasulullah, kami tidak ada apa-apa ya Rasulullah nak jamu orang buka puasa. Rasulullah jawab, walaupun kamu beri sebiji tamar, pun kamu dapat kelebihan tu. Dia sebiji tamar daripada 2 biji tamar. Dibandingkan dengan 1,000 daripada 1 juta. Betul tak? Jadi Allah bukan menilai kuantiti, tapi Allah nilai quality. Ya, Allah nilai quality. Kalau tidak orang kaya je lah masuk syurga kan. Tapi Allah nilai quality bukan quantity. Jadi Rasulullah jawab, walaupun dia bagi sebiji tamar ataupun dia beri seteguk air ataupun seteguk susu. Sebab orang Arab dia suka susu. Dan ini yang saya sebut tadi. Rasulullah kata bulan Ramadan ini awalnya, maknanya 10 hari yang pertama rahmat. Mencurah rahmat. 10 hari yang kedua keampunan, banyak istighfar, minta ampun. Dan 10 hari yang ketiga pembebasan daripada api neraka.
Kemudian Rasulullah nasihat, perbanyakkanlah 4 perkara. Perbanyakkanlah 4 perkara. 2 perkara aku suka. 2 perkara lagi kamu berhajat. Siapa kamu? Kita lah. Apa yang Allah suka? Iaitu Allah kata, banyakkan syahadah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Dan istighfar. Astaghfirullah wa'azim wa atubu ilaih. Banyak-banyak baca. Ya. Syahadah dengan istighfar, ini Allah suka. Dan 2 perkara kamu berhajat. Bukan tak suka, berhajat. Berhajatnya lebih daripada suka kan? Apa dia? Minta syurga, minta jauh daripada neraka. Senang aja. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu minta syurga, minta jauh daripada neraka. Kemudian sambung Rasulullah lagi, siapa yang memberi minum orang yang untuk orang yang berbuka puasa, Allah Ta'ala akan beri dia minum daripada haud Rasulullah. Apa itu haud Rasulullah? Kolam Rasulullah. Ya, jangan gambarkan macam kolam kita ya. Kolam Rasulullah tu dia punya tempat cedok dia tu, tempat minum dia tu ada berapa? Sebanyak bintang di laut. Bintang di laut. Sebanyak bintang di langit. Insya Allah. Jangan susah hati. Nanti saya tak ada gelas nak minum ayak tahun Rasulullah. Tak. Dia punya bilangan dia tu sebanyak bintang di langit. Dan dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Insya Allah. Kita pukul berapa dah? Oh, kita pukul 10 sampai pukul 11 lah ya? Sampai 10.30 sampai 11.30. Sekarang dah 11.25. Tapi saya nak bagi sikit lagi. Okey. Saya baca sekerat je hadis. Ataupun saya terjemah terus. Saya terjemah terus je lah. Ini hadis yang ketiga. Ini baru 2 hadis kita baca. Hadis yang ketiga, diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, apabila menjelmanya malam pertama bulan Ramadan, diikat syaitan dan jin-jin yang jahat, ditutup pintu neraka, dibuka semua pintu syurga. Dan dan Allah berfirman, tiap-tiap malam bulan Ramadan 3 kali. Yang pertama, siapa meminta sesuatu akan kutunaikan. Yang kedua, siapa bertaubat aku terima taubatnya. Siapa yang beristighfar, aku akan ampunkan dosa-dosanya. Dan Allah akan bebaskan setiap hari daripada bulan Ramadan sebanyak 1000. 1000 tu 1000 kali. Sejuta lah. Allah akan bebaskan sebanyak 1,000,000 orang daripada api neraka, yang orang itu wajib masuk neraka. Hak yang dah boleh masuk syurga tak termasuk. Yang akan dibebaskan di bulan Ramadan ni, orang yang memanfaatkan bulan Ramadan, buat amal saleh. Sebelum ni dia buat maksiat, tapi kerana dia hormat bulan Ramadan, dia buat amal saleh, termasuk daripada orang yang 1,000,000 setiap hari akan dibebaskan daripada api neraka. Masya Allah. Dan apabila datangnya hari Jumaat, esok kita Jumaat, betul hadirat. Kita sebut hari ini, besok dah sampai. Apabila datangnya hari Jumaat, Allah akan bebaskan setiap saat 1000,000 orang daripada api neraka.
Itu pun yang wajib masuk neraka. Maknanya 1 juta setiap saat. Yang tadi setiap hari. Ini setiap saat. Katalah saat ni jam lah. Kita kalau saat kita ni saat lah kan. 5 saat 60 saat satu jam. Jadi bagi saya mungkin sini bukan saat kita, tapi saat Arab. Setiap 1 jam Allah bebaskan sebanyak 1 juta orang daripada api neraka. Kita ada 24 jam. Jadi 24 juta untuk hari Jumaat sahaja. Kita ada 4 Jumaat. Tak tahulah, saya tak tengok. 4 ke 5 sekali ni. Kadang-kadang ada yang 5. Balik tengoklah. Yang penting kita tahu hari Jumaat, hari pembebasan daripada api neraka, setiap jam sebanyak 1 juta orang. Dan apabila sampai hari akhir Ramadan, ini banyak orang lalai. Bila sampai hari akhir Ramadan, Allah Ta'ala akan bebaskan sebanyak yang telah dibebaskan sejak awal Ramadan. Termasuk hari Jumaat. Termasuk malam Lailatul Qadar. Semua jumlah itu terkumpul pada hari akhir bulan Ramadan. Hari itulah sibuk nak kacau dodol. Sibuk nak buat rendang. Sibuk balut ketupat. Yang sibuk tangan. Janganlah otak pun lalai. Hati pun lupa. Kita kontrol. Tangan balut ketupat. Saya seronok balut ketupat. Segantang ketupat saya boleh balut seorang. Zaman muda dululah. Ya. Orang lain tak pandai balut. Saya seorang balut segantang ketupat. Tetapi masa tu tak baca hadis ni. Lalai lah. Jadi sebab itu kita rebutlah hari akhir bulan Ramadan. Dia tak kata malam. Dia kata hari akhir. Bermula dengan hari yang sebelum raya tu lah. Hari akhir, siang dan malamnya. Bila berakhir dia, ialah apabila kita buka puasa. Kan? Bila buka puasa, habis lah. Dan masa tu pun tak tarawih dah. Sebab dah habis Ramadan. Masa tu lah seluruh makhluk menangis. Semua makhluk menangis. Kenapa menangis? Kesian kat umat Muhammad. Kesian. Bapa kami nak raya ni. Kami seronok. Kesian sebab sudah banyak peluang keemasan, keistimewaan sudah akan berlalu dengan perginya bulan Ramadan. Tapi oleh kerana kita ni tak reti, yang paling reti ialah makhluk lain. Bukit, bukau, segala binatang, segala apa, menangis kerana kesihan kat kita, kerana sudah berlalu masa yang istimewa untuk dia. Itu. Jadi maknanya, jangan kita biar hati kita lalai, akal kita lalai. Pada hari akhir bulan Ramadan, inilah hari dikumpulkan seluruh mereka yang diampunkan sejak malam pertama bulan Ramadan, yang berlaku tiap-tiap jam, dan setiap hari Jumaat, yang malam pertama tiap-tiap hari, tiap-tiap Jumaat hari setiap jam, dan malam yang terakhir, dan malam Lailatul Qadar lagi banyak. Kemudian malam terakhir dikumpulkan semua tu akan dibebaskan pada malam akhir, pada hari akhir bulan Ramadan daripada api neraka. Jadi kalaulah kita bercadang untuk membebaskan diri kita daripada api neraka, balik tanda hari akhir bulan Ramadan, aku mesti fokus betul-betul minta dibebaskan. Allahumma a'tiqna minan nar. Jangan kedekut, jangan a'tiqni saja. Jangan saya saja nak bebas. Kita minta semua orang bebas. Termasuklah keluarga kita, sahabat kita, anak murid-murid kita kalau dia seorang guru, jiran kita, minta kami semua bebas daripada api neraka pada hari akhir bulan Ramadan. Itulah. Sebab tu saya minta Kak Sarwar ini, saya tak mau baca kitab biasa. Saya nak peringatkan bagaimana sangat-sangat istimewanya kita sedang dibuka oleh Allah untuk kita memanfaatkan segala keistimewaan yang pada bulan Ramadan ini. Itulah saja ya. Jadi tak apalah. Kita dah
11.40 dah, tak apalah. Hadirat pun dah letih dah. Start daripada pukul 4 pagi tadi, pukul 3 pagi tadi. Itulah. Inilah insan-insan terpilih. Permata-permata terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah, surah wal asri dan doa pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan berkat iman kami, dengan berkat amal soleh kami, dengan berkat kami sedang berpuasa ya Allah, maka bantulah kami, jadikanlah hati-hati kami aras Engkau di bumi, yang mana hati ini sentiasa menyuruh dan mendorong kami untuk merebut segala peluang kebaikan yang Kau berikan pada kami, khususnya di bulan Ramadan ini dan seboleh-bolehnya sehingga ke akhir hayat kami. Bantulah kami untuk menjadi hamba-hamba Engkau yang merebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kami sangat lemah ya Allah, tanpa pertolongan-Mu, tanpa bimbingan-Mu, kami tidak dapat merebut segala peluang yang Engkau beri pada kami ini. Maka bantulah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, berilah hidayat dan taufik pada kami ya Allah, supaya kami menjadi hamba-hamba Engkau yang kayis, iaitu hamba yang bijak, hamba yang pintar, iaitu membuat persediaan untuk hidup yang kekal abadi, tidak hanya menumpu kepada hidup yang sementara ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ma qadaita lan amrin faj'al aqibatahu rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkunna